Okey, 4.2 elips. Elips ni dia hampir sama dengan circle. Hampir sama tapi dia bentuk macam ni lah. Dia lonjong sikit. Kemudian kita lihat beberapa istilah. Yang pertama, yang tengah-tengah ni sama macam circle. Yang tengah-tengah ni adalah center. Ni yang tengah ni. Yang tengah-tengah tu kita panggil dia sebagai center, dan biasanya kita akan labelkan dia sebagai HK lah. Biasanya center. Kemudian kita lihat paksi mana yang paling panjang. Maka ini yang kita panggil dia sebagai major axis. Paksi yang panjang lah major. Kalau minor yang pendek. Maka yang ini kita panggil dia sebagai minor axis. Tapi sebenarnya kita akan fokuskan kepada major. Okay. Major ni yang menentukan bentuk elips kita horizontal ke ataupun vertical. Major ni. Okay. Kemudian standard form. Standard form equation. Kalau kita belajar circle, x minus h squared plus y minus k squared equals to r squared. Ini kalau circle. Tapi kalau elips, kita lihat sebelah kanan mesti satu. Sebelah kanan mesti satu. Kemudian jangan ada constant sebelah kurungan. Jangan ada constant sebelah kurungan. Nombor kena letak di bawah. Okay. Jadi kalau kita nak baca center, kita fokuskan kepada kurungan je. X minus H equals to 0, maka kita akan dapat X tu adalah H. Sama dengan konsep circle. Sama juga untuk Y. Kita ambil Y minus K equals to 0, maka kita akan dapat Y equals to K. Itu untuk dapatkan center. Ataupun kalau kita nak mudah, daripada kurungan tu kita nampak negative H, maka center dia adalah positive H. Kalau dalam kurungan kita nampak negative K, maka center tu adalah Y sama dengan K. Itu kalau kita nak mudah. Kemudian untuk menentukan major ni, sebab biasa dalam soalan exam ni dia tak nyatakan ini horizontal ke vertical. Kita lihat nombor yang di bawah ni. Nombor yang mana yang paling besar? Katakan nombor yang paling besar tu berada di bawah X, maka kita punya bentuk elips kita dalam bentuk horizontal. Kalau nombor yang besar tu di bawah X, kalau nombor yang besar ni di bawah Y, maka bentuk kita adalah bentuk vertical. Kita lihat nombor besar tu di mana. Okey tak? Kemudian kita ada satu lagi. Kita ada vertex. Okay, vertex sama ada kanan atau kiri. Satu lagi kita ada minor vertex. Kita biasa gunakan simbol U lah kalau minor. Kemudian ada satu lagi dipanggil focus. Kalau satu ni kita panggil focus. Focus. Kalau ada dua kita panggil foci. Kalau kita ada F1, F2 kita panggil foci. Foci. Bukan foci. Foci. Kita panggil foci. Itu merujuk kepada ada dua fokus. Okey. Kemudian kalau katakan soalan nak dapatkan length of major axis, maka panjang daripada center pergi ke hujung sekali. Ini adalah panjang untuk dapatkan vertex major dia. So panjang dia adalah A. Kalau untuk minor, kita gunakan rujukan kita center pergi ke minor. So panjang dia adalah B. Kalau kita nak dapatkan ukuran berapa jauh center pergi ke fokus, kita gunakan C. Jadi kita kena ingat, kalau kita bincang fokus, kita mesti merujuk kepada C. C itu adalah jarak daripada center. Kalau kita bincang major vertices, maka kita rujuk kepada ukuran A. Kalau kita bincang kepada minor, kita gunakan jarak B. So kita ada constant A, B, C. Dalam formula kita cuma ada A dan B. Bagaimana dapatkan C? Gunakan formula yang kedua ni. C kuasa 2,
sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Satu lagi jenis dia bentuk tegak pula. Itu dia panggil vertical major axis. Nanti dalam soalan kita lihat A itu berada di mana, ataupun nombor yang besar tu berada di mana. Kalau nombor yang besar tu berada pada B, maksudnya dia di bawah Y, maka kita punya bentuk adalah vertical major axis. Yang lain tu sama. Okey, itu contoh. Okey, kita lihat contoh 10. Jadi sekarang ni kita nak mencari, yang pertama kita nak mencari center, kemudian yang kedua adalah vertices, yang ketiga adalah foci. Jadi sebelum kita dapatkan semua maklumat ni, yang pertama kita kenal pasti nombor yang paling besar berada di mana. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada di bawah X kuasa 2 ni adalah 25 dan Y kuasa 2 adalah 9. Jadi nombor yang paling besar tu berada di bawah X. Maka kita punya elips kita mesti berbentuk horizontal major axis. Okay. So sebelum kita mulakan, kita kena kenal pasti major tu mana, di mana. Horizontal major axis. Okay. Jadi kalau kita lihat A itu di bawah, maksudnya kita lihat nombor yang paling besar. Okay. Kemudian seterusnya kita tentukan A. A ni pilih nombor yang paling besar. Kalau kat sini A kuasa 2 25, maka A itu adalah 5. Kemudian yang B itu nombor yang kedua, iaitu 9, maka kita akan ambil B kuasa 2 sama dengan 9, maka B itu adalah 3. Kemudian kita perlu kira C. C dengan menggunakan formula square root of, kita ambil je 25 tolak 9. Maka kita akan dapat nilai C itu adalah 4. Okey, kemudian kita kena ingat penggunaan ABC. Kalau kita nak mencari major vertices, kita mesti merujuk kepada nilai A. Kalau kita nak cari minor vertices, kita merujuk kepada nilai B. Dan kalau kita nak mencari foci, kita merujuk kepada nilai C. Okay. Jadi untuk soalan yang pertama, kita tentukan dulu center. So center kita adalah, so kita lihat X kita tiada nilai, so kita letak 0, Y pun 0. Okay, itu kita punya center. So kita sebenarnya kita plotkan center kita 0, 0. Ini kita punya center. Kemudian daripada sini baru kita buat pengiraan untuk dapatkan vertices. Okay, so vertices ni selalunya kita fokuskan kepada major vertices, iaitu V1. Jadi kalau kita plotkan, sini adalah V1, sebelah kiri ni adalah V2. Ingat major vertices ni mesti berada pada horizontal major axis. Okay, so mesti berada pada parallel to X axis. Kemudian kalau kita nak buat pengiraan, so ingat major vertices merujuk kepada A. Jadi kita akan rujuk kepada 5. So daripada center bergerak ke kanan 5 unit. Bergerak ke kanan 5 unit. Maka X yang akan bertambah. So kita akan ambil 0 plus 5, bertambah sebanyak 5 unit, dan Y ni masih kekal. Kemudian ini kalau kita kira ni adalah 5 0. Kemudian vertex yang kedua bergerak ke kiri, daripada center bergerak ke kiri. So kita tolak lah, tolak 5, dan kita akan dapat negatif 5 0. Okay. Kemudian disebabkan soalan ni dia memerlukan lakaran graf, maka kita perlu cari minor pula. Kalau nak ikutkan, kalau setakat soalan find the vertices, maka kita hanya gunakan major vertices saja. Tapi kalau kita nak buat lakaran, kena tambahlah. So kalau untuk nak mencari minor vertices, kita mesti gunakan jarak B. So yang di atas ni adalah U1, yang di bawah ni adalah U2. So kita akan rujuk kepada center bergerak ke atas sebanyak B. Bergerak ke atas sebanyak B. Maka bila bergerak ke atas, koordinat Y yang akan berubah. So kita boleh kira, so center 0, asalnya 0 0. Kemudian disebabkan dia bergerak ke atas, so kita akan tambah sebanyak B. B kita adalah 3. So yang pertama dapatlah 0 3. Kemudian untuk minor
vertex dia bergerak ke bawah pula. So Y akan berubah. So tolak 3, maka koordinat kita adalah 0, -3. Kemudian soalan seterusnya kita nak mencari foci. Okey. Nak mencari foci, maka kalau kita tentukan F1 di sini dan F2 di sini. Okey. Maka bila kita nak kira fokus mesti menggunakan C. Jadi daripada center bergerak ke kanan sebanyak 4. Maka X tu yang akan berubah. So F1 sama dengan 0 tambah dengan C kita adalah 4. Koordinat Y kekal. Okay. So kita akan dapat 4, 0. Kemudian F2 pula dia bergerak ke kiri. Bila bergerak ke kiri kita tolak. Maka kita akan dapat -4, 0. Okay. Jadi kita akan plotkan, okay. So untuk lakaran graf ni kita plotkan. So pastikan kita label dengan lengkap. So ini 50, yang ini akan dapat -50. Okay. So ini labelkan -50. Kemudian untuk minor kita labelkan U1 03, U2 adalah 0-3, dan kita labelkan untuk fokus. Fokus yang pertama 40, fokus yang kedua adalah -40. Jadi bila lakaran graf, pastikan semua ni kita kena labelkan. Okey, seterusnya kita nak menjawab soalan length of measure. Jadi kita boleh gunakan length of measure ni, kita mesti menggunakan 2 darab A. So sekarang A kita 5, maka length of measure adalah 10 unit. Kemudian kalau kita dapatkan length of minor, kita boleh menggunakan 2 darab B, iaitu B kita 3. So jawapan kita adalah 6. Okey, kita lihat contoh B pula. Yang pertama, sebelum kita mulakan, kita ramalkan dulu elips kita ni bentuk horizontal ke ataupun vertical. Kita lihat nombor yang paling besar tu berada di mana, di bawah mana, X atau Y. So untuk dekat sini kita lihat nombor yang paling besar berada di bawah Y. Maka major vertices kita berada pada parallel to Y axis. So major axis kita berada dalam bentuk vertical. So vertical major axis. Okay. Kalau Y, vertical major axis. Kalau X yang besar, maka kita gunakan horizontal major axis. Okay. So daripada sini A tu kita sentiasa pilih mana nombor yang paling besar. Untuk dekat sini A kuasa 2 sama dengan 25, maka kita ambil square root, kita ambil nilai 5. So B kita akan ambil nilai 16, tapi kita buat square root, so ambil bacaan 4. Dan yang C ni kita perlu buat pengiraan, iaitu menggunakan 25 tolak 16. Okay. So 25 tolak 16, kita akan dapat nilai 3. Okay, sampai pemudahan kita dapat 3. Kemudian so daripada sini kita mulakan daripada center. Kita dapatkan center. Untuk yang di sini masih 0, 0 juga. Okay, so kita plotkan dulu 0, 0. Jadi step yang pertama kita nak dapatkan, okay, step yang pertama kita dapatkan vertices. Sebut je vertices, maka kita mesti cari major, V1, V2. So kita ingat balik, kalau nak cari major vertices, kita mesti gunakan constant A. Kalau nak cari minor vertices, kita mesti menggunakan constant B. Kalau kita nak mencari foci, kita mesti menggunakan C. Okay. Jadi kita mulakan yang pertama, kita nak mencari vertices. So vertices kita boleh gunakan V1. Kita lihat pergerakan daripada center pergi ke atas. Pergi ke atas sejauh nilai A. Sejauh nilai A. A kita ni adalah, A kita tadi 5. So bila daripada center pergi ke atas, Y itu akan berubah. So daripada 0, 0 ubah kepada Y. So dapat nilai 0, 5. Kemudian bila nak cari V2, iaitu di bawah, sama juga jarak dia adalah A, tapi dia ke bawah
maka kita guna tolak. So nilai dia 0, negative 5. Okey, disebabkan soalan ni kita perlukan lakaran, jadi kita kiralah minor vertices. Okey, kalau minor kita menggunakan jarak B, U1, U2. So daripada center bergerak ke kanan, maka X tu akan berubah dengan menggunakan nilai B, B4. So 0 tambah 4, yang ni 0. So dapatlah 4, 0, 1. Kemudian kita gunakan daripada center bergerak ke kiri. Kalau ke kiri tolak. So dapatlah negatif 4, 0. Seterusnya kita nak mencari foci. Okey, foci ni mesti berada pada major axis. So kita punya major axis kita pada paksi Y. So kita ambil sini fokus yang pertama, yang ini fokus yang kedua. Bila fokus dia menggunakan jarak C. So kita lihat pergerakan kita adalah daripada center bergerak ke atas. So kita akan ambil F1, bila bergerak ke atas Y yang berubah. So 0 tambah dengan C. C kita adalah 3. So koordinat dia adalah 0, 3. Kalau bergerak ke bawah kita tolak, maka dapatlah fokus yang kedua 0, negatif 3. Okay? Jadi bila kita jumpa soalan minta lakaran, maka pastikan kita label selengkapnya. V1 kita 0,5. V2 kita adalah 0, negatif 5. Kemudian minor vertices kita 40. Ni 40. Ke kiri negatif 4, 0. Okay. Kemudian fokus, kita labelkan fokus. Fokus kita adalah 0, 3. Dan satu lagi adalah 0, negatif 3. Jadi kita mesti label selengkapnya. Seterusnya kita nak mencari nilai length of measure. Length of measure. So sentiasa gunakan 2 darab A. A di sini adalah 5, so 10. Length of minor adalah 2B, maka kita ambil 2 darab B, so dapat 8. Okey, kita cari dulu center. Untuk soalan ni center dia berapa? Nampak dalam kurungan tu nilai dia negatif 2. So kita ambil positif 2. Kalau Y 5. Nampak negatif 5. Tapi bila kita keluarkan, ambil lawan tanda dia. Kemudian tentukan A dia berapa. Baca yang paling besar. A kuasa 2 sama dengan 16, maka A tu 4. Yang B tu nombor yang paling kecil. So ambil 2. C kena gunakan formula. Square root 16 tolak 4. Ni tak boleh kan? So kita biar je 12. Barulah kita jawab center dah. Vertices. Okey, ini betul lah kan? Ini betul. Kalau nilai yang paling besar tu berada di bawah Y, maka bentuk dia mesti vertical. Okay. So bentuk mesti gunakan vertical. Vertical major axis. Tengah-tengah mesti center 25. Vertex major vertices V1, V2. Ingat tadi kalau major kita baca A, kalau minor B, kalau fokus C. Apa dia? A, B, C, tak kisahlah apa jenis soalan. A, B, C tu sentiasa kekal sama. Jadi daripada center bergerak ke atas. So apa yang berubah? Y. Maka kita ambil lah. So V1, Y tu mesti ubah. Y mesti ubah 5 tambah 4. Satu lagi V2 sama dengan 2, 5 tolak 4. Kalau dah mahir terus jawapan 2, 1. Okey tak? Kita tengok pergerakan vertex tu, dia bergerak atas ke ataupun kanan. Okey?
Kemudian disebabkan soalan ni nak minta lukis juga, maka ni terpaksa lah kira. U pula dia kat sini, U1, U2. Kalau U dia menggunakan B, maka kalau daripada center bergerak ke kanan, apa yang berubah? X. So kita ubahlah X. Daripada center 2 tambah B 2. Yang Y ni kekal. Rujukan kita pada center. Kemudian U2 pula dia bergerak ke kiri, 2 tolak 2. Dua tambah 2 0, betul ke? Itu di alam lain lah. Alam nyata 2 tambah 2 4. Okey, nanti kalau kita nak lukis kena label kan ni, kena tulis. Walaupun nampak macam leceh nak tulis ni. Bila suruh lukis kena label lengkap, 2 9. Yang ni 2 1 2 1. Kemudian mana lagi? Yang penting label 4 5 4 5. Yang ini tadi 0 5. Kemudian ada satu lagi, kita perlu cari fokus. Ini F1, yang ini F2. Kalau kita nak guna fokus, nak cari fokus, F1 sama dengan daripada center dia bergerak ke atas. Apa yang bertambah? Y kena tambah. So daripada center ubah Y dia, gunakan nilai C. So 5 tambah 11. Dah, itu je. Kemudian F2 2 dengan, kalau ke bawah tolak je lah. Kemudian soalan yang terakhir, kita nak mencari length of measure sama dengan 2 darab A. A kita ada 4, so 8. Length of minor 2B sama dengan 4, sebab 2 darab 2. Okey, boleh tak? Jadi ellipse ni ada 2 bentuk, sama ada vertical ataupun horizontal. Lihat nilai yang paling besar berada di mana, di bawah Y ke di bawah X. Untuk soalan ni di bawah Y mesti vertical. Kadang-kadang soalan diberi dalam bentuk general equation. Okey, kalau general equation kita terpaksa tukar juga dalam bentuk standard form. Kalau circle kita boleh dapatkan juga dia punya center dia. Tapi kalau general form untuk ellipse, dia tak boleh kita baca daripada general form, tukar kepada standard form. Jadi kita terpaksa lah proses dulu. Banyak kerja sikit lah. So kita akan gunakan completing the square. Yang pertama, kumpulkan X. So saya kumpulkan 4X kuasa 2 tolak 16X tambah Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 25. Kemudian yang ini kita boleh factorize. Yang Y ni tak perlu. Tolak 10Y tambah 25. Kemudian kita akan buat completing the square. Daripada sini tukar kurungan kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Kena ingat balik completing the square. Cara kita nak isi, kita ambil X tolak 4 bagi 2. Nanti dulu kan, ulang balik, ambil nombor dia. Dah settle. Kemudian tambah. Okay, tambah dengan sama juga. Yang ini pun kita akan buat completing the square juga. Kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Cara nak isi, baca nombor sebelah Y bagi 2. So Y tolak 5 tolak 5. Okey tak? Kemudian jangan lupakan kita ada 25 sama dengan 0.
Okey, kemudian kita expand balik. So kita akan dapat 4x tolak 2 kuasa 2. Kemudian ini 4 kan, tolak 4. So tolak 16. Gerak ni. Yang ini, ni salingan ni. Kuasa 2 tolak 25 tambah 25. Kemudian nombor bawa ke sebelah kanan. Positif 16. Okey, tadi kalau nak buat standard form, kita kena pastikan sebelah kanan mesti 1. Bagaimana kita nak jadikan 16 ni jadi 1? Semua bagi 16. Bila kita bagi 16, ini akan jadi 4. Ini akan jadi 16. Ini yang nak panggil standard form ni. So kita mulakan dengan center. Apa jawapan dia? 25. Selesai. Kemudian kita tentukan A kita berapa? Square root of 16. So ambil 4. B kita berapa? 2. C kena kira macam yang tadi. Salin yang tadi. So major vertices 29, betul tadi? So 29 dengan satu lagi 21, ni saya ringkas salah. 21. Yes. Kemudian minor 451, satu lagi 05. Bagaimana pengiraan dia, tengok balik yang atas. Kemudian apa lagi? Foci 2 dengan yes. So 2 5 tambah 11. Satu lagi 2. Okey, betul. Apa lagi dia nak? Itu je. Baru nak semangat. Okey, lepas tu lukislah center dekat mana, center, major vertices, minor vertices, ini kena labelkan ni. Kemudian fokus mesti berada pada major. Ni nanti kamu lengkapkan lah label. Dia mesti dalam bentuk label dan koordinat. Okey, yang ini pun sama. Kita akan mesti buat community the square. So ini dah. So saya buat sikit ni, x kuasa 2 tambah 2x tambah, saya factorize 4. Sebab bila kita nak buat community the square, pastikan coefficient of y squared tu mesti 1. Jadi kalau ada nombor, kena factorize. Yang nombor ni tak terlibat. Kemudian kita akan gunakan community the square ni, tukar dalam bentuk kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Okey, kemudian ni tambah 4. Ulang sekali lagi, kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2 sama dengan 8. Yang ini kita ambil x tambah berapa? 1, betul. Ulang balik. Yang kedua, y tolak. Ya, betul. Betul. Okey, ni 4. Semangat. Okey, akhir sekali saya ringkaskan. X tolak 1 kuasa 2 tambah 4 y tolak 2 kuasa 2 sama dengan 25. Masih belum bentuk standard form. Sebab syarat dia sebelah kanan mesti 1. Bahagi 25. Betul. Tahniah, semangat luar biasa. Okey, 25 tambah dengan. Okey, kalau itu kan penulisan asal dia, kita mesti tulis 4 y tolak 2 kuasa 2 per 25 sama dengan 1. Tadi kita lihat, kalau standard form, jangan ada nombor sebelah kurungan. Jadi sekarang ni, yang ini kamu kena tukar. Jangan tulis 4 per 25. 4 ni bawa turun ke bawah. Boleh tak? Sepatutnya 4 tu kat atas kan. Tapi kita punya syarat sebelah kurungan jangan ada nombor.
Kalau ada nombor, letakkan di bawah kurungan. So kalau ada 4 tadi, kita bawa ke bawah. Yang mana satu yang besar ni? Bawah X kan? So kita punya bentuk mestilah bentuk horizontal. Maka kita labelkan dulu center. Kita cari dulu center. Center berapa? 1 dengan 2. Kita punya A kita berapa? Ambil square root of 25. So 5. Kita punya B berapa? 5/2. Yang C ni guna formula square root of 25 subset to 25/4. So C kita berapa? Okey, C kita 5/3/2. Jadi kita punya center tadi adalah -12 -12. Maka kita nak kira B1 daripada center bergerak ke kanan sebanyak A. Maka X lah yang berubah. So -1 tambah dengan 5 4. Catat. Kalau B2 bergerak ke kiri, tolak. Maka tulislah jawapan 42, 1 lagi 62. Kemudian disebabkan soalan ni nak suruh lukis, terpaksalah kita cari juga U1. U1 dia bergerak ke atas. Bila bergerak ke atas, yang bertambah Y. 2 tambah 5/2 9/2. 2 tolak 5/2 -1/2. Yes, biji. Kemudian fokus. Fokus, ingat, fokus dia mesti berada pada meja. Bukan meja ni. Meja di sini. Meja edges. So ini F1, ini F2. So F1 sama dengan daripada center bergerak ke kanan. X berubah. So kita ambillah -1 tambahlah dengan C 5/3/2. Sebelah kanan 2. Dan kita punya F2 tolaklah pula. Kalau malas biar jawapan jadi. Kemudian bila lukis, pastikan label mesti lengkap, termasuk dia punya koordinat. Macam ni kan? Kalau V berapa, tu dia V berapa, kemudian V2 berapa, labelkan dengan lengkap. Center berapa. Okey. Kemudian sekarang ni dia beri maklumat, kita nak create equation. Jadi kalau kita jumpa yang macam ni, selalunya kita lukis. Yang pertama center. Labelkan 1, 3 center. Vertex. Vertex ni biasanya dia merujuk kepada major vertices. 5, 3. 5, 3. 5, 3. So kat sini lah 5, 3. Maknanya kita dah nampak lah, rupanya kita dah ada V1, kita dah ada center. Kemudian fokus pula 3, 3. Fokus 3, 3. Ni fokus 3, 3. Maka bentuk dia apa? Meja dia horizontal ke vertical? Horizontal. So kita lukis lah. Macam tu lah lebih kurang. Yes, yes. Macam tu. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan equation, kita perlukan center. Okey, center dah ada lah. Lepas tu apa lagi kita nak? Nilai A. Okey, nilai A daripada geram ni. A ni maksudnya center pergi ke vertex. Berapa jauh?
1 pergi ke 5, berapa jauh? 4. So A tu 4 lah. Yang B tak tahu, so kita biarkan. Yang kita tahu adalah C. C berapa? Daripada center pergi ke fokus, 1 dia bergerak ke 3, 2. Untuk dapatkan B, gunakan formula ni. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. C kuasa 2 4, A kuasa 2 16 tolak B kuasa 2. Maka B tu berapa? Macam square root of 12. Lepas tu kita rujuk kepada standard form. X tolak H kuasa 2 tambah Y tolak K kuasa 2. Disebabkan ini adalah horizontal major axis, maka kita letak A ni di sinilah. Ini yang satu ni formula asal. Lepas tu kita masukkan nilai. Mana kita punya center ni? 1, 3. So X tolak 1 tambah Y tolak 3. A yang tadi, A kuasa 2 16. So ni 16, B adalah 12, sama dengan 1. Okey, kemudian kita diminta sketch the graph. So labelkanlah, fokus dah ada. Yang ini kena kira lah sikit. So V2 kita apa koordinat dia? V2 daripada center bergerak ke kiri. So 1 tolak berapa? Jangan lupa kita ada vertex A, minor B, fokus C. Sekarang kita gunakan vertex bergerak ke kiri. So tolak A, 1 tolak 4, so negatif 3. Selesai. Yang di sini pun sama. Kalau minor daripada center bergerak ke atas, maka 1 3 tambah 5. Kau ya betul. 3 tambah dengan B. Insaf lah. Ni minor, ni U1, ini U2. 1, 3 tolak. Yes. Kemudian labelkan fokus. Fokus jangan lupa labelkan. Kena lengkap labelkan fokus. Apa bacaan dia? Center pergi ke fokus. Fokus yang pertama dah ada dah 3. Fokus yang kedua 1 pergi ke kiri sebanyak 2. So 1 tolak 2. Yes. So bila kita nak lukis, labelkan dengan lengkap. Okey, ini pun sama juga. Kita ada vertices. Biasanya vertices ni merujuk kepada major vertices. Negatif 3, negatif 2. Oh, maknanya sekarang negatif 3, negatif 2. X tu yang sama. Maknanya saya boleh lukis negatif 3, 6. Yang ini negatif 3, negatif 2. Fokus negatif 3, 4. Di sinilah negatif 3, 4. Ini adalah fokus. Ini adalah vertex. Maka memanglah kita akan lukis macam ni. Macam tu lah, lebih kurang. Bila vertex dan fokus berada pada paksi yang tegak, maka ini adalah bentuk horizontal major axis. So center, macam mana kita nak kira center ni? Dia titik tengah kepada 2 vertex, satu atas, satu bawah. So kita ambil agak-agak berapa? Agak berapa? Tak boleh agak.
Tembak je lah. So koordinat X sama kan, nanti 3. Yang Y tu yang kena bagi 2. 6 tambah tolak 2. Bagi 2. So berapa? 2 lah kan? Boleh kan? 6 tambah 2, 8. 8 bagi 2, 4. So daripada 6 ni turun 4. So 2 lah kan? Nampak ni? Nanti 3, 2. Yang 6 pergi ke 2, 4 unit. 2 pergi ke nanti 2, 4 unit juga. Boleh? Kita kira formula tengah. Okey, apa lagi dia nak? Tak nak apa-apa? Okey, kemudian kita lukis graf kan? Dia nak equation kan? Okey, center. So, kalau ikutkan sini, saya tulis X tolak H kuasa 2 tambah Y tolak K kuasa 2 sama dengan 1. Kemudian kita lihat dia bentuk vertikal, maka A tu mesti berada di bawah Y. Supaya nanti kita dapat V ni untuk A, minor untuk B, fokus untuk C. Okey, jadi kita kena center dah ada. Kena kira A berapa. Daripada center pergi ke atas berapa unit? Daripada 2 dia pergi ke atas 6. 4. So A tu 4 lah. Okey, kemudian B pula. B daripada center dia pergi ke kanan. Berapa? Tak tahu. Maknanya kita kena kira lah. Yang kita ada apa? C. Kita ambil C dulu. C adalah center pergi ke fokus 2. Maka bila nak kira B, ambillah square root of 16 tolak 4. Hasil 12 je, set 12 je. Tentang sama yang tadi tak? Siapa tak nak contoh sebelum ni? Sebaik tak sama. Tidak, memang tak berhati ya. Okey, so kita ambil X. Kalau center tolak 3, maka tulislah tambah 3. Selesai. Kalau center kita 2, maka tulislah Y tolak 2. Yang A tadi dah ada 16. Jadi jangan salah tulis. Sebab dalam formula gunakan A kuasa 2. Yang kita kira 4. So 4 kuasa 2. Kemudian yang B pula, ni selepas kuasa 2 mesti dapat 12. Sama dengan 1. Selesai. Tapi jangan lupa soalan seterusnya lukis. So kena lengkap lah ni. C tadi berapa? 2. So turun 2. 0 lah. Yes. Okey, kemudian labelkan untuk minor. Saya ambil contoh. Kalau minor, daripada center bergerak ke kiri. So tolak 3, tolak punca 12. Y dia 2. Dan seterusnya. Okey, untuk yang C ni negatif 2, 3. Negatif 2, 3. Maksudnya Y dia yang sama. Maka kita boleh lukis. Ini adalah F1. Ini negatif 2, 3. Ini adalah F2, 4, 3. Bila fokus tu berada pada x-axis, maka kita punya bentuk elips mesti bentuk macam ni lah. Horizontal. Macam tu lah. Lebih kurang. Ini adalah V1, ini adalah V2. Yang ini U1, ini adalah U2. Okey, yang pertama kita dapatkan center dia. Center. So center sama dengan berapa? Ambil dia tengah juga. Tolak 2 tambah 4 bagi 2. Berapa? Macam 1.
Y dia kekal. Settle. Kemudian kita perlukan A. A tak tahu. Yang kita ada C. Macam mana kita dapatkan A? So kita lihat ni, length of the major axis 10. Dalam formula kita, maksud dia 2A tu yang sama dengan 10. Betul tak? Kalau sebut major, kita guna A. So 2A sama dengan 10. Kalau minor axis, maka gunakan 2B. Sekarang mesti guna 2A. Maka daripada sini, A tu adalah 5. C pula berapa? C. Daripada center 3. Ni tadi center tadi adalah 1, 3. Daripada 1 dia bergerak ke 4. Berapa unit tu? 3 sebab 1 pergi ke 4. 3 unit. 3. Nak kira P, gunalah formula square root of 5 kuasa 2 16 tolak 9. Mana datang 16? Ni dah masuk alam lain ni. Ni 25 tolak 9. 25 tolak 9 dapat dah 4. Jadi kita boleh tulis, kalau nak terus center ada. So X tolak 1 tambah Y tolak 3. Bentuk horizontal, maka nombor yang besar tu berada di bawah X. So jangan tulis 5, tulis 25. Yang B 16. Okey, kemudian lengkap dah. Cari minor. Okey tak ni? Kalau minor daripada center pergi ke atas, Y yang berubah kan? So 3 tambah dengan B 7. Kalau yang di bawah ni tolak. Daripada atas dia pergi ke bawah. So yang ni 1, 3 tolak 4. So nanti 1. Vertex. Nanti kamu kira vertex tu berapa? Vertex berapa? Kira lah, saya dah malah kira ni. Apa yang ni? Bergerak ke kanan sebanyak 5. Maka 6 3. Satu lagi? Nanti 4 5 3. Mana lagi? Okey, dah cukup. Yang pertama kita labelkan dulu center. So center kita adalah -1, -2. Kemudian kita ada maklumat yang berikutnya, fokus. Fokus tu adalah -1 5. -1 5. Maka kita labelkan di sini, ini adalah fokus. Okay. So ini adalah fokus. Koordinat dia adalah -1 5. Itu kita punya fokus. Maklumat yang seterusnya, passing through the point 3 -2. 3 -2. Maksudnya kalau kita labelkan 3 -2, 3 -2. Secara kebetulan pula dia sama dengan kedudukan center Y yang sama. Ini maksud dia, ini adalah minor ni. Ini adalah minor 3 -2. Nilai Y yang sama. Jadi kalau kita ada center bersama dengan fokus, maka ini adalah major axis. Okay, major axis kita berada dalam bentuk vertical. So vertical, bila vertical, maka kita boleh gunakan formula general form ataupun kita boleh gunakan standard form kita, X tolak H kuasa 2 tambah dengan Y tolak K kuasa 2 sama dengan 1. Bila kita tengok major axis kita dalam bentuk vertical, maka A tu mesti berada di bawah Y. A tu mesti berada di bawah Y. Okey, yang ini kita letak B kuasa 2.
So A itu adalah nilai yang sentiasa besar daripada B. Okey, so kita dapatkan dulu, kalau kita merujuk kepada center, maka formula kita adalah, tadi center kita negatif 1, maka kita akan tulis X tambah 1. Kemudian Y negatif 2, maka bila masuk dalam kurungan tambah 2, kuasa 2. So ini B kuasa 2, yang ini A kuasa 2 sama dengan 1. Okey, kita rujuk balik. Kalau kita nak bincang major vertices, maka gunakan constant A. Kalau kita nak bincang minor, mesti merujuk kepada constant B. Kalau nak bincang fokus, kita merujuk kepada nilai C. Okay. So kita daripada sini, kita dah ada maklumat. Daripada center pergi ke fokus, itu merujuk kepada nilai C. So C kita adalah negatif 2 bergerak ke atas. So kita nampak C tu nilai dia adalah 7. Kemudian kita ada jarak daripada center pergi ke minor. Kalau minor mesti guna B. So pergerakan dia daripada negatif 1 sampai 3. Okay, maka dia menggunakan 4 unit. Jadi kalau kita nak kira A, kita boleh menggunakan formula C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sekarang kita nak kira C. Nak kira A. C adalah 49, C kuasa 2 49. A yang kita nak cari, dan B kita adalah 4 kuasa 2 16. Maka kita akan dapat A kuasa 2 tu adalah 49 tambah 16, iaitu 65. Okey, terus 65. Jadi daripada maklumat ni kita dah boleh tentukan equation. Jadi kita dah boleh tulis persamaan dia. So X tambah 1 kuasa 2 per dengan B kuasa 2. B kuasa 2 adalah 16. So tambah dengan Y tambah 2 kuasa 2 per dengan A kuasa 2. A kuasa 2 65. Maka inilah kita punya jawapan. Kemudian kita nak menjawab soalan yang pertama, express the equation of Ellis in standard form. Okay. Maka kita akan expand dulu. So 4y kuasa 2 tambah 6 kali 4 24y. Kemudian kita bawa semua ke sebelah kiri. Tambah x kuasa 2 tolak 4x tambah 36 sama dengan 0. Jadi kalau nak mudah, bawa semua ke sebelah kiri. Kemudian kita kumpulkan y. Ni nak kumpulkan x boleh, nak kumpulkan y pun boleh. Jadi kalau untuk x, ini kita biarkan. Tambah dengan untuk y ni pula, kita selalunya factorize. So dapatlah 4y kuasa 2 tambah 6. 6y. Okay, tambah 36 sama dengan 0. Selepas tu kita gunakan common integral square. Kita ada kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Okay, ini untuk x. Kemudian kita cari pula untuk y pula. 4 darab dengan kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Ini untuk y. So yang lain ni kekal. 36 sama dengan 0. Okey, so kita isi kat sini. Ini x tolak 2 sebab negatif 4 bagi 2. Ulang balik nombor yang kita dapat. Untuk y pun sama. Y tambah 3 sebab 6 bagi 2 3. Ulang balik 3. Okey. So kalau kita permudahkan nanti, akhir sekali kita akan dapat x tolak 2 kuasa 2 tambah dengan 4 y tambah 3 kuasa 2, dan kumpulkan semua nombor, nilai dia adalah 4. Kalau ikut standard form, kita kena pastikan jangan ada nombor sebelah kurungan. Okay, sekarang ni kita kena gerakkan 4 ni. Semua bahagi dengan 4. Maka kita akan dapat x tolak 2 kuasa 2. Kita bahagi dengan 4. Yang ini akan dapat y tambah 3 kuasa 2. Bahagi dengan 4. So dapat per 1. Sama dengan 4 bagi 4. 1. Ini soalan yang pertama. Hence, maknanya daripada sini tadi kita determine its center. So center terus kita boleh dapatkan nilai dia adalah
Bila nampak dalam kurungan negatif 2, so kita baca positif 2. Y nampak positif 3 tapi baca dalam kurungan mesti negatif 3. Itu adalah center. Okay, center. Kemudian vertices. Okay, sebelum kita tentukan vertices, kita perlu lihat A tu berapa. Okay, so kita lihat nombor yang paling besar berada di bawah Y. Maka major vertices kita mesti berada pada paksi X, ataupun major axis kita adalah bentuk horizontal. Pastikan mesti bentuk horizontal major axis, sebab nilai yang paling besar berada di bawah X. So kita tandakan dulu center kita adalah 2, negatif 3. Ini center kita, center. Kemudian kita nak mencari vertices. So vertices di sini dia akan bergerak ke kanan, V1, kemudian V2. Okey, so kita ingat balik, kalau kita nak mengira major vertices mesti merujuk kepada constant A. Kalau minor vertices kita merujuk kepada B. Kalau kita nak bincang foci mesti merujuk kepada C. Okey. So kita lihat dulu untuk nilai A. A itu adalah nombor yang paling besar. 4 dengan 1. So ini adalah 4 lah. A kuasa 2 sama dengan 4. So A itu adalah 2. B itu adalah yang di bawah ni, 1. Untuk nak mencari C, kita gunalah formula square root of A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini formula dia. Kemudian A kuasa 2 kita 4. 4 tolak 1. So kita akan dapat C itu adalah punca 3. Okay, bila kita dah ada ABC, maka kita bolehlah jawab untuk major vertices. So vertices, kalau setakat nak vertices, kita fokuskan kepada major vertices. Daripada center bergerak ke kanan sebanyak nilai A. A kita 2. Maka koordinat X yang akan berubah. So 2 tambah 2. Tambah 2. Kemudian Y kekal. Kemudian untuk V2 pula, dia bergerak ke kiri, tolak 2. Maka major vertices kita 4, negatif 3. Kemudian satu lagi adalah 0, negatif 3. Ini kita punya minor vertices. Okey, disebabkan kita nak lukis, kita kena carilah minor. Okey. Ataupun tak nak cari minor pun tak apa, yang penting kita boleh lukis macam ni. Okey. Kemudian kita nak cari foci pula. Untuk mencari foci, okey, foci. So kita ada F1. So ambil di sini F1, yang di sini F2. So kita nampak pergerakan dia daripada center pergi ke kanan. Maka X juga akan berubah sebanyak nilai C. C itu adalah punca 3. Okey. Tapi Y dia ikut center. Center negatif 3. Kemudian fokus yang kedua, dia bergerak ke kiri. So tolaklah. So dapatlah fokus. Okey, habis untuk soalan B. Akhir sekali bila kita dah ada semua maklumat, so kita dah boleh lukis dengan lengkap. Okey. So untuk soalan C kita labelkanlah dengan lengkap. So V1 tadi adalah 4, negatif 3. Labelkan. V2 kita adalah 0, negatif 3. Fokus kita tadi adalah, kalau ke kiri kita ambil koordinat kiri ni. So boleh ambil 2, negatif punca 3, negatif 3. Fokus yang ni pula, label dia adalah 2 tambah punca 3, negatif 3. Okey, sekarang ni untuk soalan 14, kita nak show that ni, adakah yang diberi ni adalah an equation of an ellipse. Jadi kita kena tunjukkan mesti kita boleh tukar kepada bentuk standard form. Okey, so step yang pertama, kumpulkan X. Kalau dekat sini seloknya kita boleh factorize 4. So X kuasa 2 tolak 4X. Kemudian yang Y ni tak perlu ubah apa-apa. Kemudian tolak 8 sama dengan 0. Kemudian kita akan gunakan commutator square. So kita akan ambil 4. Kemudian gunakan commutator square, iaitu ada kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Ini untuk
Ini untuk X. Untuk Y pula sama juga. Kita ambil kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Yang negatif 8 ni kita kekalkan. So yang ni kita akan isi X tolak 2 sebab negatif 4 bagi 2. Kemudian untuk yang ni pula coefficient of Y ni 2. So kita akan ambil Y tambah 1 sebab 2 bagi 2 1. Yang ini kita dapat negatif 2, ulang balik. Negatif 2, yang ni 1. Kemudian kita akan expand. So kita akan expand ni X tolak 2 kuasa 2 tolak dengan ini adalah 4, tolak 4 dan 4, so tolak 16 tambah dengan Y tambah 1 kuasa 2 tolak 1 tolak 8 sama dengan 0. Maka kita dah boleh tulis dalam bentuk 4X tolak 2 kuasa 2 tambah dengan Y tambah 1 kuasa 2 sama dengan 25. Okay. Ya, ini masih belum bentuk standard form. Kita kena pastikan jangan ada nombor sebelah kurungan. Jadi sekarang ni kita lihat sebelah kanan mesti 1. Jadi semua bagi dengan 25. Okay. Jadi semua bagi dengan 25. Maka kita akan tulis X tolak 2 kuasa 2. Sepatutnya saya akan tulis 4 per 25. Sepatutnya 4 per 25. Tetapi jangan ada nombor sebelah kurungan. Jadi yang per 4 ni kita bawa turun ke bawah. So saya akan tulis per 4. Tambah dengan yang ini Y tambah 1 kuasa 2 per 25. Sebelah kanan akan jadi 1. Okey, jadi kita dah berjaya dalam bentuk standard form. Maka kesimpulan dia adalah so kita dah boleh shown. Sebab kita berjaya tukar dalam bentuk standard form. Okey, seterusnya kita dah boleh tentukan center kita. So center adalah baca je daripada kurungan. So kalau nampak negatif 2 masuk dalam kurungan positif. Nampak positif 1 maka dalam kurungan negatif 1. Itu center. So kalau kita nak lukis, kita lukis dah. Ini adalah center 2 negatif 1. Kemudian kita lihat nombor yang paling besar berada di bawah Y. Maka elips kita mesti bentuk vertikal. So kita boleh lukis dalam bentuk vertikal. Okey, mesti bentuk vertikal. So kita dapat dalam bentuk vertikal. Okey, kemudian kita tentukan dulu A kita. So A kita adalah nombor yang paling besar iaitu A kuasa 2 25. Maka A tu kita baca 5. B tu adalah nombor yang satu lagi. Tapi kita mesti buat square root. So 5 per 2. Nak dapatkan C, gunakan formula square root of 25 subtract to 25 over 4. So daripada sini kita akan dapat nilai C. So nilai C kita dapatlah 5 punca 3 per 2. Ini guna kalkulator. Ok, so center dah ada. Kita nak cari foci. So disebabkan major axis kita berada pada part CY, maka fokus kita mesti berada di sini. F1, F2. Ok, so kita lihat. So fokus kita. So foci yang pertama kita dapatkan F1. Daripada center dia bergerak ke atas. So kita kena ingat lah. Kalau major vertices gunakan A, minor vertices gunakan B. Kalau kita bincang foci mesti guna C. Ok, so kita lihat. Kalau kita nak cari fokus, so daripada center bergerak ke atas. Maka bergerak ke atas, maka kita punya koordinat Y yang berubah. So nanti 1 tambah sebanyak C. Sebab bergerak ke atas per 2. Kalau bergerak ke bawah, kita tolak je. Tolak 5 punca 3 per 2. Kemudian soalan seterusnya kita nak mencari vertices. Seterusnya adalah vertices. Vertices kalau kita labelkan, ya ini adalah V1, yang ini adalah V2. Kalau kita soalan tanya nak dapatkan vertices, kita hanya nyatakan major vertices saja. So kalau kita kira, so V1 daripada center bergerak ke atas, maka Y akan berubah. Y akan berubah sebanyak A. So tambah 5. Kalau dia turun ke bawah, kita ambil tolak 1 tolak 5.
So koordinat dia adalah 2, 4, 1. Satu lagi adalah 2, -6. Soalan tak suruh lukis, so kita berhenti sampai sini lah. So kita dah ada center, kita ada foci dan kita ada vertices. Kalau soalan nak vertices, kita hanya nyatakan major vertices. Minor tak perlu.